أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang daripada kamu merhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ni kita dapat sama-sama untuk kita mengerjakan solat maghrib secara berjamaah, dan kita dapat mengambil ruang dan kesempatan sementara kita menunggu masuknya waktu solat isyak. Kita mengadakan sedikit tazkirah. Mudah-mudahan tazkirah yang kita adakan ini dapat memberi manfaat dalam kita memperbaiki amal-amal kita, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, malam ni kita sudah masuk malam yang ke-13 bulan Ramadan. Malam yang ke-13. Bila kita berada pada malam yang ke-13, artinya kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Kerana kira tengah ni 13, 14, 15. Ni kira tengah bulan Islam. Ni malam-malam bulan mengambang. Mula pada malam 13. Artinya kita sudah sampai kepada pertengahan. Separuh lah. Esok hari yang ke-13 kita berpuasa kan. 14 tu kira tengah lah. Jadi bila kita sudah sampai di tengah bulan Ramadan, selain daripada kita mulai berfikir cuti raya, cuti nuzul Quran, macam-macam ni, salah satu benda yang mustahak kita fikir ialah apakah 13 hari atau 12 hari yang pertama telah kita lalui sebelum ni, kita telah melakukan yang terbaik untuk mengisi ruang-ruang yang ada dalam bulan Ramadan ini, bagi kita melakukan sebanyak mungkin amal soleh. Ataupun Ramadan yang sudah berlalu lebih pada 10 hari ini, hari ini dah masuk pada pertengahan Ramadan, yang disebut wa ausatuhu maghfirah. Pada pertengahan Ramadan itulah pengampunan. Sebenarnya tak ada beza dengan bulan Syaban dan juga bulan Rejab dulu. Cuma beza dia kita puasa dengan tarawih je. Ataupun memang kita telah memperlihatkan ada peningkatan amal kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana inilah yang dipesan oleh Allah Ta'ala pada orang bertakwa.
Orang bertakwa ni salah satu sifat dia sentiasa memperhatikan amal-amal yang telah dia kerjakan sebagai bekalan untuk dia pada hari akhirat. Setakat ni 12 hari masuk malam ke-13. Setakat mana dah amal yang kita buat? Dan memang dalam hadis disebut celaka orang yang amal hari ni dia lebih teruk pada amal semalam. Kalau kita tidak bertambah baik. Kalau tidak bertambah baik. Maka orang beriman tu sepatutnya satu Ramadan pergi kedua, tiga, empat tu dia makin baik, makin baik, makin baik. Sebab apa? Bila kita masuk yang ke-15, arti separuh yang kedua bermula, ketika itu ialah malam-malam yang telah mempunyai janji-janji daripada Allah yang kita kelebihan-kelebihan sangat banyak. Kalau kita belum ada sebarang persiapan dengan amal-amal yang baik sekarang ni, apakah kita mengharapkan bila kita sampai pada 10 terakhir kita akan berpeluang untuk dapat kelebihan Lailatul Qadar misalnya. Lailatul Qadar tu Nabi sebut pada 10 yang terakhir. Malam-malam ganjil 10 yang terakhir. Itu isyarat atau hint yang Nabi bagi pada kita pada 10 yang terakhir. Artinya kita daripada sekarang ni ada 2 seminggu lagi nak sampai. Tujuan kita tengok balik ke belakang ialah supaya balance yang ada seminggu ni memadai untuk kita memperbaiki, kita melakukan dengan lebih bersungguh-sungguh supaya sampai 10 yang terakhir wa akhiruhu itqum minan nar. Ketika itu kita sudah dalam keadaan benar-benar bersedia. Saya dah sebut dalam kuliah kita terakhir lepas, supaya kita ni kalau boleh setting dalam kepala kita ni, kita boleh beraktikaf serupa Nabi di 10 yang terakhir bulan Ramadan tu. Hak iktikaf mari masjid kita tak balik dah, balik-balik raya kan, menyempurnakan iktikaf sebagai Nabi. Kita kan 10 terakhir iktikaf juga, kita mari lepas maghrib, kita balik lepas subuh kan. Tu iktikaf tidak serupa sunnah tu kan, tak serupa dengan sunnah. Sunnah Nabi dia mari tak balik dah, sampai raya boleh balik. Mungkin itu kita belum mampu buat, mungkin belum mampu, tapi yang lain-lain patut Tuhan sebut ittaqullah, takutlah pada Allah Ta'ala. Dan memang kita ni Ramadan ni salah satu objektif besar ialah membina rasa takut pada Allah, takwa pada Allah Ta'ala. Salah satu tanda kita takut pada Ta'ala ni, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Orang yang bertakwa tu dia sentiasa memperhatikan, kita panggil muhasabah. Dia kaji balik, tengok aku dah lalu 10 hari, adakah persiapan yang aku buat ni sudah memadai untuk dibawa ke akhirat untuk bulan Ramadan ni. Sebab bulan Ramadan ni Nabi janji banyak pada kita. Patut siapa masuk dalam Ramadan dalam keadaan imanan wahtisaban kan, dalam keadaan penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan pada Allah, sehingga melakukan amal soleh yang sebaik-baik mungkin. Ghufira lahu, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Bukan dosa hari ni saja, taqaddama min zambik, dosa lama-lama tak habis tu ampun, sehingga kita boleh keluar Ramadan dalam keadaan bersih, keluar bersih, tak dosa. Tanda orang keluar bersih ni habis Ramadan, dia memang the best lah. Kita tengok dia akhlak dia bagus, ibadat dia bagus, fikiran dia bagus, dia bercakap pun bagus kan. Kalau habis Ramadan tak mari pula masjid, selalu kan hari pertama Syawal tak mari dah masjid tu tak? Tak ada dah masjid hari pertama Syawal. Habis Ramadan tak ada mari dah masjid.
Habis Ramadan tak baca dah Quran. Kita lah tu kan. Kita. Artinya pembersihan tu tak berlaku. Supaya kita kata bila mari musim haji, berjuta-juta orang pergi haji, bukan semua mabrur. Kan? Bila dia mabrur, kita boleh tengok dia balik tu dia berubah. Jadi bagus. Dapat haji mabrur, kita alhamdulillah dapat haji mabrur ni, pesen-pesen ni, betul tak? Pasal apa dulu dia nakal. Bila dia balik pada Mekah buat haji, dia jadi bagus dah. Masjid tak tinggal, kan? Banyak dia buat amal soleh, tidak macam dulu. Kita rasa ada kesan ibadat tu pada dia. Kita pula buat ibadat Ramadan ni sebulan lagi lama pada haji tu. Haji berapa hari je? Hak lama tu kita duduk makan kambing je kat Mekah. Bukan haji. Haji tu 4-5 hari je. Paling awal tarwiyah 8 hari bulan tu, muassasah suruh kita pakai ihram begitu ke Arafah awal sikit kan. Habis selesai Mina, siapa buat tawaf awal selesai dulu. Lama-lama itu je. 3 malam di Mina habis haji. Kira-kira dalam 5 hari tenang hari je. Ramadan ni sebulan dengan janji pembersihan tak dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi api Ramadan dia macam tu juga, balik asal. Ini yang kita kena fikir. Sebab Tuhan sebut wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Kita kena perhati tengok bekalan-bekalan amal yang kita dah buat sebagai bekalan untuk esok, untuk hari akhirat. Kalau agak-agak tak padan, agak-agak tak cukup, ittaqullah. Tolong takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu tuan-tuan semua, lepas pada 12 hari masuk malam yang ke-13 ni, cuba kita tengok balik. Setakat 12 hari ni lagu mana prestasi puasa kita sendiri? Kita rasa puasa kita ni bagus ke tak bagus selepas 12 hari ni? Puasa kita macam puasa masa kita budak-budak dulu ke atau dah lain dah? Dulu budak kita budak kan. Asal kita tak makan nasi, asal kita tak minum air, kita tak korek telinga, kira batal tak batal lah puasa kesah puasa kita. Tapi kita macam biasa, sembang macam biasa je. Kan? Kadang-kadang buah jambu orang pun kita curi. Walaupun kita puasa. Maka puasa tu kena tengok, adakah puasa kita sekarang ni sudah puasa anggota je? Mata kita puasa dah selepas 10 hari. Telinga kita puasa dah. Lidah kita berpuasa dah selepas 10 hari kita berpuasa. Pasal alhamdulillah tahun ni tak ada lagi orang tanya saya, Ustaz boleh tak buka puasa dengan rokok? Tak ada lagi orang tanya tahun ni. Tapi kata tahun lepas-lepas ada je orang tanya. Dia puasa dia tanya kita, boleh tak kalau buka puasa dengan rokok? Tapi ada kawan-kawan saya dia sebut, kita pagi-pagi ni lepas sahur tu ambil masa lama sikit untuk isap rokok banyak-banyak sikit. Kan? Pasal kira untuk bajet sampai maghrib. Sebelum sahur, masa sahur tu dia isap 5-6 potong rokok. Dia kira ni package untuk sampai petang. Jamak tu sekali. Ada tanya buka puasa rokok tak ada lagi tahun ni. Sedangkan bila kita berpuasa Ramadan ni, kita nak tengok puasa kita tu, kalau dulu kita puasa lapar dahaga, sekarang ni lapar dahaga tu bukan tajuk dia dah. Bila kita dah masuk setengah Ramadan, kita pula orang dewasa tua ni mula fikir, aku ni mata aku boleh puasa tak? Nak puasa mata sekarang, nak puasa telinga, tak nak dengar dah perkara-perkara tahap apa ni yang kau-kau yang menghilangkan pahala puasa kita. Dia tak batal puasa tapi hilang pahala. Mulut kita dia bercakap popek-popek ni boleh puasa tau. Kaki tangan kita yang buat kerja ke situ sini ni boleh puasa tau. Tu patutnya level kita, walaupun tidak sampai tahap puasa hati, puasa khawasul khawas, puasa nabi-nabi, level nabi-nabi kan. Tapi sepatutnya kita sudah
meneliti semula, bermuhasabah dengan puasa kita. Yang kedua, solat. Kita kena cek balik solat kita. Solat fardu setakat daripada maghrib satu Ramadan hari tu sampai maghrib malam ni. Berapa waktu dah kita terlepas semayang di masjid? Semayang berjemaah di surau di masjid ataupun sekurang-kurangnya terlepas semayang jemaah. Berapa waktu dah tinggal? 12 hari. Berapa kali dah kita tinggal? Kalau kita harus cek, saya setakat 12 hari ni full semua jemaah lagi. Tak ada satu pun tinggal. Alhamdulillah. Tapi hak mari ni semua kaki masjid belaka tak ada masalah. Betul tak? Hak mari depan saya ni. Tapi hak tengok kat Facebook tak tahu. Kan? Kawan-kawan kita, anak-anak kita tak tahu macam mana. Sebab kadang-kadang orang dia mari terawih dia mari. Bulan Ramadan ni terawih lah banyak. Kita pun tengok masjid kita kan, satu soft tu pun selang-seli. Pasal lubang kat tengah kan. Selang-seli satu soft maghrib. Pasal apa tak ada? Pasal tak ada buka puasa dia kata. Buka puasa di masjid ni ada atau tak ada, solat fardu secara berjemaah tu tak wajib. Bukan pilihan untuk kita. Sebab tak ada nasi, tak ada kambing tahun ni. Kan? Di masjid tak ada kambing, kita sembahyang kat rumah je lah. Bukan macam tu cara dia. Kalau masjid sedia makan, alhamdulillah. Kita mari bakar ramai-ramai. Orang sponsor kan. Orang sponsor kita makan dapat buka puasa, kita bersyukur dapat pahala. Kawan tu sponsor kita buka puasa, dia dapat pahala. Kita berdoa, kita pahala kita Tuhan terima, pahala dia pun Tuhan terima. Kalau ada. Kalau tak ada, sembahyang jemaah tu tetap kena. Tapi tak ada orang mari. Kira masjid Kota Damansara dah ni. Betul tak? Kota Damansara dah ni, Kota Damansara ni kita tempat orang ramai lah mari sembahyang. Tapi satu soh selepas 10 hari. Maknanya ni kalau kira markah kira kelas berat juga. Kalau markah tu kira berat. Sebab apa? Sebab terawih kali ramai. Solat tu yang sebenarnya yang kena berjemaah ni solat fardu. Bukan saya kata mari terawih dah. Mari fardu tu. Orang tak mari. Maknanya kalau kita perhati secara general sebenarnya gagal. Gagal dia akan berdasarkan orang mari sembahyang jemaah. Cuma kalau personal kita cek diri kita masing-masing. Aku sendiri berapa kali ya ponteng. Kalau tuan-tuan dapati bahawa tuan-tuan tak ponteng lagi 5 kali 12 full, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu tanda tuan-tuan ni ada bakat masuk syurga. Kan? Pasal jaga solat berjemaah. Lepas tu baru tengok solat sunat. Solat-solat sunat kita sepanjang Ramadan ni. Kita serius dak membangunkan ataupun mengerjakan solat sunat. Ada kau terawih saja kita kena solat. Ada setengah orang kita tu terawih dia solat, witir tak solat. Tu imam bagi salam cukup 8 rakaat dia balik. Kononnya macam balik sambung kat rumah ke apa tak tahu lah kan. Dia balik. Bila dia balik, dia buat ada witir kat rumah. Tak tahu kalau buat mujur kan. Banyak tak buat lah. Tinggal witir. Walha witir tu lebih aula daripada terawih. Orang sembahyang terawih tinggal witir. Ada orang sembahyang lepas isyak duduk tepi-tepi tunggu witir. Dia tak sembahyang sunat ba'da isyak. Sebenarnya sembahyang ba'da isyak tu lebih utama daripada terawih. Tak sembahyang. Ramai ni biasa tengok mana-mana kan. Bukan kata lepas isyak ni semua bangun sembahyang sunat belaka dah. Ada kan. Terawih dia bangun belaka. Jadi solat-solat sunat ni kita kena perhati. Adakah kita telah memperbaiki solat-solat sunat kita? Solat sunat rawatib, solat sunat sebelum subuh, solat sunat sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum maghrib, selepas maghrib, selepas isyak. Hak lain pada tarawih tu. Solat duha. Buat dak duha Ramadan ni. Puasa bagus dah puasa yang ni.
tak solat duha. Sekarang bangun sahur. Sahur tu satu daripada elemen penting. Selalunya orang kita ni 10 pertama Ramadan dia bangun. Bila masuk 10 kedua dia tak bangun. Dia kata budak-budak sahur ni, kita orang tua tak payah sahur lah. Kan dia terlupa pada sahur itu sebenarnya bukan makan tu. Ada keberkatan pada sahur. Dia duk kira dia, saya setakat ni kalau tak sahur pun okey je puasa. Kan? Sehingga Nabi sebut membezakan antara puasa kita dengan puasa Yahudi itu pada sahur dia. Orang meringankan sahur, sedangkan Nabi memberatinya. Nabi ambil berat buat sahur ni. Walaupun bangun makan sejepuk je nasi kan, makan kurma sebiji pun sahur kena bangun. Dah bangun sahur dah duk tengok drama pula. TV ni dari dulu kan selamanya memang dia kerja merosok kita. Kan? Pocik-mocik tu bangun dah sahur. Bangun sahur dah tak sembahyang tahajud. Bangun sahur dah tidak beristighfar pada waktu sahur. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang beriman tu pada waktu sahur dia beristighfar, memohon keampunan pada Allah Ta'ala. Tak istighfar. Kita orang lelaki ni memang dulu kini selamanya bangun lambat. Kan pasal kita nasi tak ready, kita tak bangun. Betul tak? Kita ke sahur nak makan je. Orang perempuan dia bangun pada kita. Pasal dia kalau dia tak bangun dengan kita tak sahur. Dia bangun awal. Tapi sambil-sambil masak nasi, sambil panas lauk tu, dia tak beristighfar, dia tak berdoa. Itu waktu-waktu yang Allah Ta'ala menunggu saat-saat kita minta ampun, kita bertaubat, kita berdoa, kita merayu hal-hal kita pada Allah Ta'ala. Kita ambil kesempatan tu. Jadi berdoa ni salah satu daripada kerja besar kita bulan Ramadan. Berdoa. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat puasa ni, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi wal'allahum yarshudun. Ni ayat puasa ni sekali dengan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Dalam geng ayat puasa tu ada ayat ni satu. Tersebut apabila ada hamba-hambaku bertanya pasalku, beritahu dia aku dekat. Aku sangat dekat dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala tu nak makbulkan doa orang-orang yang berdoa. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak makbul doa kita, kita tak berdoa. Nabi kata bulan puasa ni siang hari dia. Bila kita berpuasa saja daripada pagi sampai kita buka puasa, seluruh waktu tu waktu makbul untuk berdoa. Tak berdoa kita kan? Kita tak berdoa. Baik kita main Facebook, baik kita layan WhatsApp, tak berdoa. Nabi sebut ujung dekat-dekat nak buka puasa tu waktu yang sangat makbul kita berdoa. Kita menyembang kan? Kita menyembang tadi tu. Dah tengok nasi ada, lauk ada, semua ada. Ni nasi beli kat mana ni? Nasi khabu siapa buat ni? Pasal apa nasi khabu hari ni biru, tidak hijau? Dia tanya habis. Betul tak? Dia menyembang, dia tak ada kerja. Walhal waktu tu ialah waktu yang sangat makbul untuk berdoa. Kita orang kita ni berdoa ni tak jadi tradisi. Hak dia berhajat sungguh-sungguh tu, dia pergi cari tok imam juga, suruh tok imam tu doa kat dia. Dia tak nak sendiri. Walhal dia yang berhajat pasal tidak tradisi kita berdoa. Doa ni tanda kita ni nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka kalau kita berdoa. Kita ni kalau kita minta, Allah Ta'ala suka. Kalau kita tak minta, Tuhan tak suka. Bukan serupa kita. Kita ni kalau orang minta, kita marah. Betul tak? Saya akan minta, kejap-kejap minta kita kata. Pasal kita tak suka orang minta hak kita. Allah Ta'ala dia suka kalau kita ni pergi melutut depan dia semua pakai minta. Gitulah bahasa kita nya begitu. Betul tak?
Semua orang merayu tak ya Allah, aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni. Itu tak suka. Sebab tu Tuhan larang kita jangan minta apa-apa selain daripada dengan Allah Taala. Dengan Allah Taala mintalah apa pun. Tak nak minta. Betul tak? Minta ah. Waktu-waktu ni. Bulan Ramadan malam tengah malam lagi. Tu waktu makbul juga berdoa. Tak berdoa juga. Siang pun tak berdoa, malam tak berdoa. Dan antara doa yang paling besar ialah kita berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita panggil selawat. Yang kita panggil selawat ni mana kita mendoakan Nabi. Kan? Selawat pun tak jadi tradisi juga. Dia kalau nak selawat, dia nak kena panggil kepala Yahanana, panggil selawat. Lepas tu kita mari Yahanana tu, tu bukan selawat Yahanana tu. Kan? Selawat tu kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Itu selawat. Yahanana tu bukan selawat. Saya tak ada masalah tuan-tuan nak menyanyi Yahanana tu. Tapi saya beritahu tu bukan selawat. Kalau tuan-tuan kata Yahanana tu tak boleh pahala tu. Tuan kata Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu boleh pahala. Kerana tu doa kita pada Nabi. Dan doa yang paling tinggi darjat dia doa pada Nabi tu lah. Kita berdoa untuk mak ayah kita sama dia hidup atau sama yang mati. Kan doa anak-anak yang soleh tu menyebabkan amal tu tak putus kan, betul tak? Oh, dah mati dah doa anak soleh tu diterima oleh Allah Ta'ala. Tak doa tak payah kita, mak kita, tok nenek kita. Doa yang didoakan kepada orang Islam tanpa pengetahuan dia. Kalau kita kata Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, tu contoh. Doa tu kita reti belaka kan. Tok khatib tu selebut salah khutbah. Tak payah apa dah, ada dalam mulut kita. Kita kata Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat tu, doa tu darjat dia tinggi. Pasal kita berdoa ni biasa kita doa untuk orang ada hubungan kita. Ayah kita, adik-beradik kita, bini kita, tu memang kita ada kepentingan dengan dia, betul tak? Hak kita doa orang yang kita tak kenal dan dia tak tahu kita berdoa untuk dia. Tu doa tu besar darjat dia Allah Taala. Jadi saya nak sebutnya banyak benda kita boleh buat. Tapi kita tak gunakan ruang-ruang yang ada dalam Ramadan ni untuk benda tu. Setengah-setengah hak Nabi ajar zikir pagi dan petang. Asbahna, amsayna, hak Nabi ajar tu kan. Macam-macam doa. Nabi kata doa ni membaca 3 kali belah pagi, 3 kali belah petang. Pagi tu maknanya daripada masuk waktu subuh sampai syuruk. Bahasa tu. Jangan baca pagi pukul 12.59 pagi. Kan? Yang petang ni maknanya daripada asar sampai maghrib. Doa-doa, zikir-zikir. Ini pun kita tak baca. Dah tak ada tak nak baca tasbih boleh, tak baca juga. Kerana apa? Kerana kita membiarkan waktu-waktu Ramadan tu berlalu dengan begitu saja. Yang tu sebab tu kita kena muhasabah. Saya sebut hari ni bukan nak ajar suruh baca. Saya sebut ni lah, kita kena perhati tengok balik selepas 12 hari ni nak masuk hak malam-malam yang dijanji dengan macam-macam benda ni, hak belakang tu macam mana performance kita. Antara ibadat yang besar bulan Ramadan tilawatul Quran. Baca Quran. Baca Quran antara mana? Ada orang letak target tahun ni saya nak khatam ke mana-mana pun sekali. Betul tak? Alhamdulillah lah kat dunia. Tapi boleh buat tau. Ada orang ni masuk malam yang ke-13 ni sekali setengah lah. Sekali khatam habis dah. Masuk orang keluar separuh dah. Dia baca. Ada orang itu betul tak? Ada orang 4 hari sekali boleh khatam Quran. Imam Syafi'i dulu 2 kali sehari khatam Quran. 2 kali sehari dia. 60 kali sebulan ke? 2 kali sehari. 2 kali sehari khatam Quran. Kita boleh baca 1 juz sehari itu kira bertuah dah. Kan? Soalan depan kita boleh buat tak? Kita buat dah. Tengok balik. Lepas 10 hari masuk malam ke-13 ni, berapa juzuk dah baca? Sekarang kan tadarus pun dah tak berapa nak ada dah.
Pasal tak boleh berimpun di masjid. Pukul 10 kena balik. Betul tak? Jadi tak daruh dah. Tak daruh sendiri kat rumah. Tak daruh dengan anak bini. Lepas 13 hari ni, 12 hari masuk hari 13 ni, berapa juzuk dah boleh dapat? Boleh dapat dah 1 juzuk sehari. Boleh dapat dah 1 juzuk sehari. Kalau zaman dulu, kita kadang-kadang tumpang tu imam tu tak? Tu imam terawih kita. 20 rakaat 1 juz sehari dia baca. Kalau tak ada baca dah dengar. Dulu kan. Sekarang tak boleh buat dah macam tu. Pasal sampai pukul 10 je sampai. Kalau lebih 10 tak balik lagi 10,000 dah denda. Jangan main-main. Kan? Ustaz cakap boleh lah. Ustaz kata kalau mari niat i'tikaf tu malam yang ke-20, jangan balik dah sampai raya. Kita kata Sek kementerian tu mari tunggu kat depan tu. Siapa tak balik pukul 10 aku sama lagi. Atau kita payah dah. Jadi kita baca Quran sendiri. Ada dak kekuatan kita setakat ni 10 hari ni untuk kita baca Quran. Biasanya orang boleh baca awal-awal ni, orang boleh baca biasa. Dia awal-awal jadi baca Quran ni. Hujung tak jadi dah. Lepas lepas 10 hari tu okey tak? Boleh tak 10 juzuk, 13 juzuk malam ni? Ada dah. Kau tak siapa lagi 13. Tak salah khatam lagi. Ikut 1 sehari. Boleh tak? Semua sabar. Kalau tidak lagi maknanya kita kena baiki diri kita. Kalau tak boleh baca lagi tarut tu. Maknanya performa kita bagus mana lah Ramadan kan. Dah 1 sehari tak boleh baca. Dulu-dulu ada orang beritahu. Dia kata kalau kita baca 1 hari ni, setiap kali semayang fardu baca 4 muka surat. 4 kali 5 20 kan. Satu solat fardu baca 2 helai 4 muka surat. Sampai isyak kan habis lah 1 juzuk. 2 helai 10 helai 1 juzuk. Kan 10 helai 20 muka. Tu orang ajar zaman dulu lah gitu cara dia. Kalau nak dapat 1 juzuk. Tapi tak mudah, cakap senang je. Betul tak? Cakap senang je. Itulah tuan-tuan semua. Jadi poin yang saya nak bawa malam ni ialah selepas kita lalu dah 12 hari masuk malam ke-13, malam ke-13 ni bermakna kita sudah berada pada pertengahan Ramadan. Dia bulan Islam ni kira tengah ni 13, 14, 15. Kira tengah. Dia lepas 15 ni hak depan tu, itulah janji-janji tu itu qadar lah macam-macam situ. Kalau 13 yang pertama ni kita tak boleh nak perform, nak sampai 20 tu kita ada seminggu lagi. Kalau nak buat revaluation, nak muhasabah, nak tengok balik, baiki, ini masa dia. Lepas tu saya sebut awal-awal 13 boleh sebut dah pasal seminggu lagi tinggal. Nak sampai 10 yang terakhir. Itkum minan nar, pembebasan daripada neraka. Jangan sampai kita rapat 27 tak lekat lagi masjid. Tak boleh mari, tak lekat lagi di masjid. Tak semayang dah tu, terpakat tak mari dah. Kan? Sampai 27 tak boleh baca lagi Al-Quran 1 juz sehari. Pakat tak khatam dah tahun tu, tak serusing lah. Gitulah. Kan? Jadi harapan kita ni supaya seluruh Ramadan ni nanti bila berakhir kita keluar dalam keadaan ghafiralahu ma taqaddama min zambik. Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa-dosa kita hak lama hak baru, bersih, suci kita. Sebagaimana kita baru lahir pada perut mak kita, suci tak dosa. Baru kita akan jadi orang yang baik, orang yang bertakwa. Jadi benda tu nak dapat tu melalui proses-proses tadi. Sebab itulah saya doa pada diri saya dan tuan-tuan semua supaya kita sama-sama dapat menguatkan diri masing-masing untuk memperbaiki amal kita, melakukan muhasabah, dan baki lagi lebih kurang 17 hari lagi nak habis Ramadan ni, kita boleh melakukan yang terbaik. Dan kita berharap pada Allah Ta'ala bila Ramadan ni berakhir, seluruh amal yang kita buat ni nanti lah amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Saya berdoalah supaya kita semua ni diterima amal-amal kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.